Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Demokrasi, merupakan satu usaha untuk melebarkan lagi wacana nasional di dalam mempertingkat lagi kecerdasan demokrasi dan kefahaman politik rakyat seluruhnya. Dan untuk tujuan itu kami menganjurkan anda memberikan fokus kepada perbincangan selama 1 jam ini, dan fokus yang bakal kami berikan untuk topik sulung demokrasi adalah transformasi politik. Pastinya kita melihat sistem ataupun institusi parlimen itu, transformasi parlimen itu sebagai satu usaha untuk memperkukuh institusi parlimen, tonggak dan tunjang sistem demokrasi dalam negara kita. Dalam pelbagai polemik yang dibawakan, pastinya kita melihat elemen administratif dan juga isu-isu keberkesanan dalam membuat keputusan dan mencapai hasrat legislatif perlu diperkaya dan diperkemas. Dan pastinya dalam pengalaman lebih 50 tahun kemerdekaan negara, pelbagai sudut pandang kami raikan dalam rancangan demokrasi ini untuk kita memberikan kefahaman yang jitu kepada rakyat seluruhnya. Untuk tujuan perbincangan pada malam ini, kami bawakan 3 panelis, masing-masing punya kredibiliti dan pemberat ataupun weightage dari sudut pandang mereka berkait dengan transformasi parlimen yang kita bicarakan pada malam ini. Panel yang pertama, tidak perlu saya perkenalkan, pengurusi BNBBC yang berhormat, Tan Sri Syahril Abdul Samad. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih sempat bersama kami, walaupun sibuk dalam sesi perdebatan. Habis awal hari ini saya dapat. Hari ini awal sikit. Okey. Tak banyak sangat. Ya, itu mungkin antara bahang transformasi parlimen barangkali untuk mencapai keberkesanan dalam saya rasa yang masalahnya tentunya ramai yang nak bercakap kan. Ya. Tetapi kali ini pasal isunya bukan ruangnya pun tak besar. Okey. Jadi kurang sikit bercakap dan kita dapat habis cepat. Ya, itu akan ada kaitannya juga dengan topik transformasi parlimen yang kita akan bicarakan tentunya nanti. Akan soalnya ialah kalau kita ada parlimen, kurang-kurang kita boleh bercakap. Ya. Dan kita boleh menyampaikan pandangan, boleh memberikan idea ataupun boleh mengkritik ataupun boleh menegur kerajaan. Lebih baik dilakukan dalam parlimen daripada kita lakukan di jalanan kan. Okay. Jika kita ada pengurusi BNBBC, pastinya kita juga ingin sudut pandang yang berbeza. Lalu kami bawakan Yang Berhormat Loke Siew Fook, Ketua Whip DAP, a.k.a. Anthony Loke. Selamat malam, YB. Salam sejahtera, selamat malam. Ya, terima kasih juga kerana hadir pada malam ini. Terima kasih atas undangan. Ada buah fikiran yang khusus berkait dengan transformasi parlimen kita? Saya rasa tentu malam ini kita nak membincangkan transformasi parlimen, dan kebetulan saya sebagai ahli jawatankuasa Dewan yang telah pun kita membincangkan panjang lebar sejak tahun lepas untuk membawa perubahan kepada institusi parlimen, perjalanan parlimen dan sebagainya. Okay. Dan kita menjangkakan bahawa usul untuk meminda peraturan-peraturan tetap untuk membawa sedikit perubahan kepada perjalanan parlimen kita akan dapat dilaksanakan. Mungkin dapat dibentangkan ke Dewan Rakyat pada minggu depan. Yep. Dan sudah tentunya kita mengharapkan pelaksanaannya dapat dipercepatkan lagi. Okay. Itu harapan kami. Kita akan pertajamkan akan keperluan transformasi ini. Dan di ujung sana kami bawakan Yang Berhormat Nasruddin Hassan Tantawi, Ketua Penerangan PAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga ada sudut pandang dari PAS pastinya. Ya, alhamdulillah, satu langkah yang saya kira perlu dan sewajarnya dilaksanakan secepat mungkin, sebab parlimen ini adalah merupakan satu institusi mesyuarat tertinggi dalam negara untuk menggubal undang-undang, untuk meluluskan perbelanjaan negara. Oleh kerana itu dia mesti menjadi satu sidang yang berkesan dan juga memberi pulangan yang baik kepada negara dan juga kepada rakyat. Jadi perlu ada transformasi kerana sudah lama kita dengan cara dan juga dengan pendekatan yang sebagaimana kita ada pada hari ini sekian lama, perlu kepada penilaian berbanding negara-negara maju yang lain. Parlimen-parlimen di luar negara yang saya lihat perlu negara mengambil contoh dalam beberapa perkara. Sebab biasa kalau kita lihat al-hikmah dallatun anil mu'min, faman wajadaha fahuwa haqqu biha. Jadi suatu kebijaksanaan itu ialah suatu yang tercicir di kalangan orang-orang yang beriman, dan jika sekiranya mereka menemui di mana saja dia temui, dia mesti ambil. Jadi kalau berlaku di UK sebagai contoh ataupun mana-mana parlimen yang saya kira perlu kita ambil contoh, lalu harus tidak, kita kenapa tidak kebijaksanaan itu. Dua perkataan atau dua kata kunci di situ, keberkesanan dan juga natijah baik untuk rakyat. Kita terus saja terjun kepada perbincangan kita pada malam ini berkait dengan transformasi parlimen. Saya mulakan dengan pengurusi BNBBC dulu. Akan keperluannya bila kita bercakap soal transformasi itu adalah operative wordnya di sini. Kita melakukan satu penambahbaikan kerana ada isu-isu yang tidak tertangani dalam kerangka parlimen sedia ada. Tidak semua difahami oleh rakyat. Sebagai pengurusi BNBBC, bagaimana mengulas untuk difahami sebaiknya supaya faham politik rakyat melihat pentingnya transformasi
parlimen yang kita bicarakan pada malam ini, Tan Sri? Terima kasih. Saya memang rasakan bahawa apapun badan politik yang diwujudkan bagi tujuan politik rakyat itu, tentunya dia kena menjadi satu badan yang relevan. Kalau dia satu badan di mana segala perbahasannya, segala perbincangannya tidak nampak macam ada kaitan dengan apa yang rakyat mahukan, tentu ia tak boleh menjadi institusi yang mewakili rakyat. Okay. Jadi yang aspek yang pertama ialah ia harus menjadi institusi atau badan yang rapat dengan rakyat. Dan ia juga dekat dengan rakyat, dan rakyat pun mudah untuk mengikuti apa yang dibincangkan dalam parlimen. Ada contoh insiden yang tidak rapat dengan rakyat? Dalam parlimen? Ya, semasa. Saya rasa kalau saya mengambil contoh bagaimana parlimen kita sendiri sudah berubah daripada awal sampai sekarang. Dulu ia hanya bermula pada jam 2:30 petang. Okay. Ya, dan tidaklah beberapa jam sangat berapa lama seperti mana sekarang. Dan lambat laun apa yang kita lihat bahawa parlimen sudah bermula daripada pukul 10 malam, pada 10 pagi sampailah hujung malam dan seterusnya. Ia dan satu ketika dulu pun tidak banyak masa yang diberikan bagi rakyat untuk mengikuti parlimen secara dekat. Mungkin ketika itu tidak ada, hanya ada radio, hanya tidak ada televisyen. Sekarang sudah ada televisyen, adanya internet, dan ia memberikan peluang dalam suasana itu untuk rakyat melihat parlimen itu dengan lebih dekat. Ya. Dalam soal peranan parlimen, tentunya mustahak juga parlimen itu sendiri terbuka kepada rakyat untuk lawatan, untuk penerangan, supaya masyarakat dan rakyat daripada awal, daripada peringkat sekolah, memahami tentang peranan parlimen itu sendiri. Kita tak boleh meletakkan nilai yang tinggi kepada satu institusi kecuali kita memahaminya. Ya, dan kefahaman rakyat kepada peranan parlimen mestilah dimantapkan lagi dan dilakukan dengan apa cara sekalipun. Jadi reformasi atau transformasi parlimen berjalan berterusan dari segi masa yang diperlukan untuk sesi parlimen itu sendiri. Selain daripada itu, tentunya ada juga cara bagaimana parlimen itu harus bekerja. Dan ketiga, yang tak kurang pentingnya ialah kedudukan ia daripada sebagai sebuah institusi. Dia dan sebab itu hari ini bila kita bincangkan tentang soal reformasi dan transformasi parlimen, ia lebih kepada cara bagaimana kita bekerja, dan tetapi ia masih lagi dalam proses, ya. Kalau dalam Inggeris work in process lah. Ianya masih berjalan, masih langkah-langkah yang biasa disebutkan oleh rakan saya Anthony Loke kepada saya, kita cuba ambil the low hanging fruits. Mana yang boleh kita setuju dulu, yang mudah dibuat, kita buat dulu. Dan kemudiannya kita lihat kepada aspek-aspek yang lain. Kerana boleh saya tambah, Antri? Ya. Bagi cadanganlah kepada pihak BBC atau pihak kerajaan untuk menjadikan transformasi itu lebih berkesan. Tadi kita bincang tentang perlunya parlimen dekat dengan rakyat dan rakyat perlu mengetahui perkembangan dengan lebih dekat. Setakat ini kita hanya ada live di televisyen jam 10 sehingga jam 11.30 sesi soal jawab. Kita boleh cadang supaya disiarkan secara live keseluruhan persidangan parlimen sehingga ke akhirnya di televisyen. Walaupun kita tahu sudah ada TV internet, tapi kalau dapat dilaksanakan secara live di televisyen itu lebih baik, rakyat lebih dekat. Baik, kita akan pertajamkan itu seketika nanti. YB Loke, apa yang kita terhambat sekiranya transformasi parlimen ini tidak dilakukan sekarang? Saya rasa yang pentingnya ialah kita perlu melihat parlimen ini sebagai satu institusi yang paling dekat dengan rakyat. Kerana dalam sistem demokrasi, rakyat yang memilih
keahlian ataupun ahli-ahli yang duduk dalam parlimen itu. Jadi bagi kita sebenarnya parlimen sepatutnya dijadikan satu institusi yang rakyat rasa amat dekat dengan mereka. Sebab yang bersuara dalam itu adalah dipilih secara terus oleh mereka. Dan kita melihat kepada fungsi parlimen. Ada 3 fungsi utama parlimen. Yang pertamanya mengubah undang-undang negara. Yang keduanya ialah untuk mengutarakan satu forum untuk mengutarakan permasalahan rakyat. Apa-apa isu rakyat, permasalahan rakyat boleh diutarakan oleh wakil mereka kepada parti pemerintah, kepada kerajaan. Dan yang ketiga ialah sebagai satu badan untuk memantau segala perbelanjaan oleh kerajaan, oleh menteri-menteri, oleh Perdana Menteri dan sebagainya, bagaimana mereka membelanjakan hasil negara. Boleh Jadi kalau saya tambahkan sebenarnya satu fungsi parlimen ni, kalau kita tengok kepada sistem kita, ialah fungsi yang awal, yang pertama ialah menubuhkan kerajaan. Dan kalau kita bayangkan bagaimana dalam pilihan raya umum semua dipilih ahli-ahli parlimen, dan daripada kalangan ahli parlimen yang membentuk kerajaan, yang ramai, majoritinya membentuk kerajaan, dan kerajaan itu pergi ke Putrajaya, tetapi parlimen tetap di Kuala Lumpur. Dan kalau ada apa-apa yang mereka mahu dari segi parlimen, mereka Putrajaya kena datang ke parlimen. Jadi susulan daripada itu, memang saya setuju. Tetapi yang penting ialah kita melihat bahawa institusi parlimen ini mesti responsif kepada rakyat, kepada permintaan rakyat. Dan keyakinan rakyat terhadap institusi ini amat penting. Kalau rakyat tidak yakin kepada institusi parlimen bahawa forum ini ataupun badan ini boleh membantu mereka, boleh mengutarakan permasalahan rakyat dan boleh menentukan supaya kerajaan berfungsi dengan baik, maka mungkin ada sebahagian daripada rakyat kita kehilangan keyakinan terhadap institusi parlimen. Dan itu akan menyebabkan ideologi ekstremisme yang akan lebih besar di kalangan rakyat. Di mana insidennya kalau itu boleh dijadikan sandaran bukti bahawa rakyat tidak memberikan mandatnya kepada parlimen? Saya rasa hari ini memang tentu kalau kita lihat balik kepada mungkin ada sebahagian kalau saya nak jawab itu dari segi perwakilan dalam parlimen. Contohnya ialah dalam pilihan raya umum ke-13, pembangkang mendapat 52% undi popular. Tetapi perwakilan pembangkang dalam parlimen sepatutnya kalau mengikut proporsional, kita dah pembangkang jadi kerajaan dah, membentuk kerajaan. Tetapi dalam sistem pilihan raya kita tahu bahawa ia berlandaskan kepada kerusi. Ada kerusi yang tidak setara dia punya nilai pengundinya. Tetapi itu bukannya yang saya nak fokus pada malam ini. Fokusnya ialah itu bukan low hanging fruitnya. Pada malam ini saya nak cerita berkenaan bagaimana fungsi parlimen itu yang dapat memastikan bahawa rakyat masih ada keyakinan bahawa sistem ini dapat memastikan perjalanan negara kita masih stabil, masih boleh katakan boleh membawa negara ke depan. Itu yang paling penting. Sebab kalau rakyat tidak yakin kepada parlimen, maka mereka tidak ada keyakinan kepada sistem demokrasi. Itu keyakinan kepada demokrasi sebenarnya dapat kita lihat kepada pilihan raya. Dan kalau kita lihat kepada sejarah negara-negara maju, kita lihat bahawa timbulnya perasaan apathy di peringkat bukan kepada parlimen, tetapi dalam pilihan raya. Jadi kita kena lihat kepada keseluruhannya, ya, bahawa ianya bermula dengan sistem pilihan raya, dan dipilih orang wakil-wakil rakyatnya duduk dalam parlimen. Ya. Dan sistem pun kita pilih, ialah sesuatu yang telah ditentukan daripada awal semasa merdeka, mengikut perlembagaan, dan seterusnya akan berubah. Ya. Jadi kekecewaan rakyat kepada parlimen sebenarnya bermula dengan kekecewaan kepada politik. Di mana kalau ahli politik umpamanya, ya, hanya berbahas secara ideologi masing-masing umpamanya, dan nampaknya adanya kurang cara untuk bersetuju, malah tidak boleh langsung bersetuju. Saya rasa akan berlaku perasaan apathy rakyat kepada proses politik itu. Dan ia dilihat di dalam pilihan raya. Dan ia pernah berlaku dalam negara-negara maju, bukan sekalipun belum lagi di negara kita, pasal masih lagi perasaan yang tinggi, atau komitmen yang tinggi dan minat yang tinggi kepada proses pilihan raya. Umpamanya kalau dulu biasanya 70%, 80%, hari itu keluar angka itu begitu berbeza, ya, begitu tinggi, kalau berbanding dengan peratusan keluar mengundi di negara-negara maju. Jadi saya rasa
dalam keadaan rakyat masih belum lagi merasakan kecewa dengan politik, parlimen merupakan institusi yang penting. Itu yang peranan kita supaya tidak untuk memastikan supaya rakyat Malaysia tidak kecewa kepada parlimen. Jadi itu tanggungjawab kita bersama. Saya kecewa kepada politik lah. saya akan ada soalan susulan kepada YB Look nanti. YB Nasruddin. Ya, Tan Sri. Kalau saya refer balik pada apa yang kita bincang tadi. Memang dia bermula dengan pilihan raya. Rakyat memilih ahli-ahli parlimen. Kemudian dihantar ke parlimen. Jadi apabila sampai di parlimen, kita jadikan itu sebagai sidang untuk bermesyuarat, berbincang, berbahas tentang nak gubal undang-undang, sesuatu akta, kemudian nak luluskan bajet dan seumpamanya mengawal eksekutif. Jadi daripada situ, kita perlu kepada kualiti parlimen itu sendiri. Dan transformasi parlimen ini mesti menuju ke arah meningkatkan tahap kualiti parlimen kita. Bagaimana proses membuat keputusan. Sebab saya tengok kadang-kadang antara kekecewaan yang berlaku, ini saya terus teranglah saya sebut sebagai ahli parlimen junior di parlimen, baru penggal pertama saya berada di parlimen. Saya kalau di universiti dulu kita diajar tentang bagaimana pendedahan perbahasan di parlimen, tapi sekarang realitinya kadang-kadang perbahasan di parlimen itu dia hanya membuang masa begitu saja dengan perbahasan-perbahasan yang tidak menepati kualiti perbahasan yang patut. Hanya dengan kalimah-kalimah perkataan-perkataan yang tidak sewajarnya berlaku. Macam pasal lah kalau bahasa saya guna. Jadi oleh kerana itu, perlunya kepada transformasi ini supaya dapat dikawal perbahasan itu. Dan saya lihat, satu puncanya ialah kerana standard ataupun latar belakang ahli parlimen ini mungkin tidak mempunyai kepakaran tertentu, khususnya dalam undang-undang. Sebab ini tempat buat undang-undang. Maka saya mencadangkan, kalau bolehlah dalam proses transformasi ini, kita sediakan satu ruang di parlimen itu untuk kerusi pakar-pakar yang tak terikat dengan mana-mana parti politik, yang boleh memberi pandangan dari sudut kepakaran bidang masing-masing, dan kepakaran itu nanti ataupun perbahasan itu nanti diambil kira oleh ahli parlimen dan untuk buat keputusan. Hanya perlu dilihat kepada hujah dan juga kebenaran. Jangan bergantung sangat kepada number. Kalau bergantung pada number, jumlah majoriti, saya kira siapa yang menang majoriti pilihan raya masuk parlimen sampai ke sudah aktanya, undang-undangnya akan berpihak kepada dia. Jadi tak dapat dilihat di manakah kebenaran itu nanti. YB Nasruddin, adakah dengan 4 usul yang akan dibawa yang kemudian menjadi 3? Adakah usul itu cukup transformasional bagi menjawab keresahan YB Nasruddin? Ya, yang pertama daripada tidak ada sepatutnya ataupun sebaiknya adalah itu daripada tidak ada langsung. Tetapi walau bagaimanapun sudah pasti dia perlu kepada peningkatan dan penambahan. Yang paling saya perlu selain daripada apa yang telah dipersetujui dalam 3 transformasi yang diumumkan itu ialah tentang PSC ataupun Parliamentary Select Committee ini. Tapi itu yang belum. Ya? Itu yang belum. Dan pada saya sangat menanti itu sebab kalau kita lihat pada parlimen-parlimen yang lain, kalau kita ambil contoh di Parlimen India sebagai contoh, dalam tempoh sekian lama mereka telah mempunyai banyak kalau tak silap saya dalam 24 PSC mereka. Jadi Malaysia ni belum ada lagi. Baik. Jadi ini dia akan memberi ruang kepada ahli parlimen secara terperinci membahas dan membincangkan sesuatu rang undang-undang sebagai contoh supaya lebih berkualiti perbahasan. YB bertiga, ini masih pusingan pertama. Kita akan kembali seketika nanti untuk memberikan sorotan kepada 3 usul dan mungkin juga 1 yang akan ditinggalkan berkait dengan PSC. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Bagi meraihkan pelbagai spektrum denominasi politik yang ada, kami bawakan demokrasi kepada anda selama 1 jam dan 22 minit sudah berlalu. 3 panelis yang memberikan warna-warni perbincangan berkait dengan transformasi parlimen. Yang berhormat Tan Sri Shahriar Abdul Samad, yang berhormat Nasruddin Hassan Tantowi dan juga yang berhormat Loke Siew Fook. Kita telah hangat membicarakan tentang keperluannya dan sorotan yang banyak diberikan agak populis sifat perbahasan itu berkait dengan mendekatkan parlimen dengan rakyat. Tapi itu cabaran utamanya kerana saya hampir dapat merasakan, Tan Sri, YB Loke dan juga YB Nasruddin, rakyat agak jarak, agak jauh daripada merasakan. Bahkan kalau kita tanyakan transformasi parlimen ini, mereka mungkin tidak boleh membutirkan apa yang perlu dibuat. Mereka cuma boleh mengungkapkan, ya perlu diperbaiki, tetapi apa yang perlu dilakukan tidak jelas kepada mereka. Tan Sri ingin membuat penambahan daripada apa yang dibicarakan pada pusingan awal tadi. Pada pandangan saya, kita telah melihat berbagai percubaan
umpamanya dalam Parlimen ke-11, kita lihat bagaimana telah diadakan berbagai jawatankuasa pilihan khas untuk membincangkan secara detail, secara terperinci undang-undang yang nak dibawa kepada Parlimen. Itu dilakukan dalam masa Parlimen 11 dan daripada jawatankuasa pilihan khas itulah telah wujudnya beberapa usaha yang lain untuk memindakan, untuk menentukan supaya undang-undang itu dapat dibincangkan dengan lebih detail. Tetapi sama ada akhirnya, ya, apabila kita mengadakan sesuatu jawatankuasa ataupun kumpulan untuk membincangkan secara detail, akhirnya adakah hasil daripada perbincangan itu boleh dijadikan sebagai satu rumusan yang boleh diterima ramai. Kita berdepan juga dalam keadaan politik yang berasaskan kepada ideologi masing-masing. Ya. Dan sebab itu apa yang disebutkan oleh Ustaz tadi sebenarnya, tak sepatutnya ia berasaskan kepada politik, tak berasaskan kepada ideologi, ia berasaskan kepada kebenaran ataupun satu persetujuan, rumusan yang boleh diterima ramai. Tetapi malangnya, kalaupun kita berbincang pun bersetuju di peringkat jawatankuasa, akhirnya ia tidak dapat tidak membawa kepada satu rumusan yang boleh dipersetujui secara total di peringkat dewan itu sendiri, di peringkat plenary. Okay. Jadi ada kebaikan dan adanya, tetapi dalam kebaikan itu ianya mungkin menjadi masalah dari segi formnya, ya, dari segi prosesnya, tetapi pencapaiannya tidaklah boleh kita letakkan harapan yang terlalu tinggi untuk melihatkan satu ideal di mana kebenaran itu dapat kita perolehi. Pasal apapun dalam politik di peringkat parlimen, ianya berasaskan kepada parti. Dan kalaupun bersetuju, ada pihak yang bersetuju, tujuannya ialah sentiasa nak menunjukkan bahawa ianya tidak majoriti. Sebab itu perkara jawatankuasa, tindakan sistem berjawatankuasa ini sedang diperhalusi dan tidak menjadi satu yang boleh dipersetujui secara total buat masa ini. Tetapi ia dapat kita lihat juga bahawa dalam proses transformasinya yang sedang berlaku, Parlimen mula mengambil alih tugas-tugas yang patut dilakukan oleh Parlimen. Umpamanya jawatankuasa dewannya harus bermesyuarat lebih kerap, dan termasuk juga sekarang ini ditambah juga tanggungjawab untuk melihat kepada kewangan Parlimen itu keseluruhannya. Jadi, tapi itu belum, Yang Berhormat. Itu juga belum. Belum. Dari segi dewan, jawatankuasa dewan memang lebih kerap bermesyuarat sekarang. Sekarang. Tetapi kewangan. Tetapi kewangan Parlimen memang bukan di bawah tanggungjawab jawatankuasa dewan. Kewangan Parlimen tidak hendak diletakkan di bawah jawatankuasa dewan. Itu pun belum termasuk dalam cadangan yang kita nak bawa dalam dewan Parlimen sekarang. Disebutkan tadi soal kita ingin memulakan langkah transformasi ini, work in progress Tan Sri menyebutkan. Tetapi kita ingin bersetuju pada low hanging fruit. 4 usul asal, kemudian 3 yang akan dibawa. Apa lagi low hanging fruit yang kalau boleh ditambah daripada 4 usul asal ini? Yang bagi saya lah sebagai ahli jawatankuasa dewan, kalau keempat-empat cadangan itu diterima dan dilaksanakan, itu satu permulaan yang baik. Lebih baik daripada apa tidak ada perubahan langsung. Tetapi cuma kita rasa bahawa itu bukannya satu yang cukup mencukupi. Ia memerlukan perubahan yang lebih besar. Tetapi kita tahu pun budaya di Parlimen ini kita pernah berubah secara beransur-ansur. Dia tak boleh terlalu drastik. Umpamanya apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Tan Sri tadi, jawatankuasa, kita melihat sebenarnya kalau kita ada jawatankuasa, sebenarnya ia dapat mengurangkan politik kepartian. Saya ada pengalaman untuk duduk dalam jawatankuasa pilihan khas berkenaan dengan penambahbaikan sistem pilihan raya. Banyak benda yang kita tak setuju dalam Dewan Rakyat boleh dipersetujui semasa jawatankuasa. Umpamanya dakwah kekal. Kalau kita tak bawa dalam jawatankuasa ini, dakwah kekal tidak akan dipersetujui. Tetapi apabila bawa dalam jawatankuasa, di mana kita memperincikan butir-butiran itu, cadangan-cadangan itu, dan dibawa oleh
orang ramai dan sebagainya, semua ahli jawatankuasa bersetuju dengan dakwa kekal. Itu satu contoh, walaupun ia bukan satu perubahan yang besar, tetapi sekurang-kurangnya ia membawa satu kesan yang positif. Jadi bagi saya, jawatankuasa ini memainkan satu peranan yang penting. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, ia akan lebih khusus kepada satu-satu kementerian. Ahli parlimen sekarang ini, mereka tidak memainkan peranan yang khusus, kecualilah kalau ada ahli-ahli parlimen yang khusus untuk membahaskan perkara-perkara berkenaan dengan kementerian di atas inisiatif parti masing-masing. Tetapi oleh kerana tidak ada jawatankuasa yang mirip kepada kementerian, yang memantau setiap kementerian, maka kita hanya bahas secara am saja semasa pembahasan bajet dan sebagainya. Tetapi kalau ada jawatankuasa, kita boleh lebih khusus. Umpamanya ada jawatankuasa berkenaan dengan ekonomi, kita bahas khusus ekonomi. Jawatankuasa pertahanan, kita akan khusus kepada keselamatan dan pertahanan. Dan kalau kita ada jawatankuasa, bagi saya, tujuan utamanya ialah memantau perbelanjaan kementerian tersebut. Kalau ada jawatankuasa, saya yakin skandal yang melibatkan Kementerian dan Belia dan Sukan baru-baru ini, 100 juta resap hilang dalam beberapa tahun tanpa diketahui, boleh diatasi. Kerana kalau ada jawatankuasa itu, mungkin ahli-ahli parlimen lebih sensitif. Mereka boleh mempersoalkan, memantau akaun dan sebagainya. Dan itu mungkin dapat membantu kita memastikan integriti yang lebih tinggi di kalangan kementerian-kementerian. Ya. Ustaz, satu perkara yang disebut oleh YB Lok itu, yang disebutkan tadi, sukar untuk dilakukan perubahan secara drastik adalah budaya parlimen itu sendiri. YB, ini yang kita risau. Ini yang kita risau. Apabila kita bercakap tentang transformasi, sejauh mana sebenarnya kemahuan dia bukan saja pada parlimen, tetapi juga pada ahli parlimen yang juga menjadi komponen kepada parlimen tersebut untuk membuat transformasi. Jadi kalau sekiranya hanya kita bergantung kepada sistem, tapi kalau tidak orangnya yang juga berubah ataupun meningkat dari sudut sikap dan juga dari sudut kualiti, kita tidak akan tercapai dengan begitu mudah apa yang kita hasratkan. Itu satu perkara lah. Kemudian yang kedua, untuk menambah kesan lagi transformasi parlimen yang kita ada pada hari ini, selain daripada isu PSC yang kita bincangkan tadi, saya lihat apa yang berlaku sebelum daripada inilah di parlimen. Kalau kita lihat rang undang-undang yang nak dibawa ke parlimen, seringkali dibawa last minute. Tidak dibentang awal, sebahagiannya lah tidak dibentang awal untuk memberi masa kepada ahli parlimen membuat kajian, penelitian. Sementara kita tidak ada pakar yang boleh kita rujuk dalam parlimen untuk perbahasan dan perbincangan. Semua bergantung kepada keupayaan ahli parlimen tersebut. Jadi ini adalah antara yang menyebabkan kualiti keputusan dalam parlimen itu agak terganggu. Kemudian yang kedua, saya lihat sebagai contoh juga, berkait dengan rang undang-undang persendirian. Rang undang-undang persendirian ini kalau dilihat dalam sistem parlimen yang kita amalkan di negara kita Malaysia ni, agak sukar untuk kita dapat luluskan di parlimen. Tak pernah lulus. Tak pernah. Sejak 58 tahun yang lalu tak pernah. Sekurang-kurangnya kalau di parlimen India, saya ambil contohlah, sejak tahun 76 yang lalu, 46 tahun yang lepas, mereka sekurang-kurangnya sudah ada 14 rang undang-undang persendirian boleh diluluskan. Jadi ini mungkin dalam konteks keberkesanan parlimen itu dengan memberi pengiktirafan kepada pihak ahli parlimen, khasnya perbankan, supaya mewujudkan check and balance dan juga kemampuan untuk membawa rang undang-undang persendirian. Itu tidak terkandung dalam 4 usul yang tidak. Ini saya tambah. Tapi itu dianggap low hanging fruit atau salah satu jawatankuasa yang kita bincangkan dan kita dah cadangkan dalam peringkat jawatankuasa Dewan ialah jawatankuasa menimbang rang undang-undang. Sebab kita melihat dalam 2-3 tahun ini ada banyak rang undang-undang yang dibawa oleh pihak kerajaan melalui peguam negara. Draft rang undang-undang itu ada masalah teknikal. Dan terpaksa kerajaan terpaksa menarik balik. Umpamanya ketum, rang undang-undang berkenaan dengan ketum. Ada dari segi definasi. Itu pun salah. Jadi kita melihat bahawa ini merupakan satu kesilapan, satu kelemahan yang sepatutnya tidak berlaku dalam proses penggubalan undang-undang. Jadi kalau ada satu jawatankuasa menimba rang undang-undang itu, apa-apa permasalahan dari segi teknikal, dari segi sama ada rang undang-undang itu patut dibawa atau tidak, dia telah diproses terlebih dahulu oleh kedua-dua pihak, oleh pihak kerajaan, pihak pembangkang yang duduk dalam jawatankuasa tersebut. Dalam soal, bila kita buatkan satu contoh umpamanya rang undang ketum, sebenarnya di kalangan ahli-ahli BN BBC yang lebih minta supaya rang undang-undang itu ditarik balik.
bukan kerana soal definisinya, tetapi kerana soal pelaksanaannya. Sama ada dengan keadaan di mana ia pokok yang ditanam di belakang rumah. Kalau daun ketum tu menjadi satu yang dianggapkan sebagai racun, jadi dan dadah yang berbahaya umpamanya, mungkin tu pokok yang tumbuh di belakang rumah akan menjadi membawa masalah kepada tuan rumah. Tapi Tan Sri, dia bukan dia bukan isu soal BN yang tolak, tapi isunya penelitian rang undang-undang sebelum dibawa. Sebenarnya yang menjadi masalah ialah bahawa kita tidak mahu supaya ia diletakkan dalam longgokan yang satu. Ia harus menjadi undang-undang yang tersendiri. Ya betul. Poin kita ialah mengapa benda macam itu, isu macam itu tak boleh diselesaikan di peringkat jawatankuasa. Kalau ada jawatankuasa, ia lebih, penelitian itu lebih. Dan jawatankuasa itu dari segi kalangan ahli-ahli BN. Yang itu yang dijadikan peranan BN BBC juga, bahawa kita itu tidak, salah satu contoh lah. Kita tapi tidak banyak contoh lagi undang-undang yang lain. Kan? Kalau kita meneruskan begitu saja, MKN umpamanya tidak ada pendekatan yang boleh membetulkan apa yang saja yang dibawa oleh pihak eksekutif atau pihak kerajaan. Dan sebab itu kalau yang mustahak saya rasa ialah bahawa dari segi dalam kita mengadakan satu-satu pendekatan melalui jawatankuasa, akhirnya haruslah ia membawa juga satu persetujuan di peringkat plenary ataupun di peringkat majlis. Ya. Yang saya lihat yang menjadi masalah, apapun kita bersetuju di peringkat jawatankuasa, bila bawa kepada majlis, ceritanya diulangi balik dan tidak menjadi satu kesudahan yang di mana perbahasan itu berjalan dengan lancar. Yang apa yang telah dibawa dari segi reformasi oleh di Parlimen yang dikatakan sebagai low hanging fruits ialah umpamanya dari segi kerjanya. Jadi tidaklah sampai kerja dewan, masa dewan akan diambil, akan dibuangkan, akan disusahkan, dan di mana isu-isu yang tidak perlu diputuskan secara undi diasingkan kepada kamar yang khas. Dan itu saya rasa lebih membolehkan penyelesaian kepada masalah yang dibawa oleh ahli parlimen terhadap soal-soal pentadbiran ataupun isu-isu yang hendak disegerakan. Jadi ini pun satu pendekatan yang boleh meredakan soal polemik dan politik itu kepada satu pendekatan untuk mencari penyelesaian. Ada dua perkara yang kalau transformasi parlimen ingin dilakukan, ia harus mencapai dua perkara. Satu, untuk memberi ekspediensi yang dibawa oleh tiga bentuk usul ini. Satu lagi soal substance-nya, soal kualitinya. Bagaimana YB Look melihat kedua-dua elemen itu dalam ketiga usul yang pertamanya kita nak lihat, kalau perubahan yang paling ketara yang kita nak lihat ialah supaya pihak kerajaan, pihak eksekutif lebih responsif, khususnya Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri merupakan ketua kerajaan, merupakan orang yang paling berkuasa dalam negara ini, dalam sistem demokrasi kita. Jadi yang pertamanya kita dah kompromi dah. Kita nak sebenarnya minta ialah Prime Minister's Question Time, masa persoalan Perdana Menteri. Seperti yang dilakukan di Parlimen United Kingdom, setiap minggu ada 1 jam di mana Perdana Menteri datang sendiri jawab segala persoalan daripada ahli Parlimen. Tetapi ini bukannya praktis dalam budaya Parlimen kita. Perdana Menteri jarang-jarang untuk menjawab soalan. Dia akan mengikut budi bicara beliau sendiri. Dia suka nak jawab soalan tu, dia datang. Dia tak suka, dia tak datang. Itu yang menyebabkan kebanyakan soalan-soalan dijawab oleh menteri ataupun Perdana Menteri. Yang paling teruk lagi, kadang-kadang jawapan tidak diberikan. Itu yang kita melihat bahawa dia tidak responsif. Pihak eksekutif tidak cukup responsif kepada permasalahan rakyat. Yang kita nak lihat, Minister's Question Time itu ialah supaya tidak ada notis. Tak payah bagi notis soalan bertulis. Dalam sistem yang kita ada sekarang, setiap ahli parlimen kena mengemukakan soalan kita secara bertulis 14 hari sebelum bermulanya satu-satunya persidangan. Bayangkan untuk persidangan akhir tahun, kita bersidang 2 bulan. Kalau kita kemukakan soalan kita 14 hari sebelum hari persidangan pertama, maksudnya kalau soalan kita dijawab pada hari terakhir, soalan itu dah basi 3 bulan soalan tu. 2-3 bulan sebelum jawapan itu diberikan. Itu pun yang kita nak bawa supaya responsif. Itu pun dah disetujui untuk diubah. Itu yang kita makan. Lebih responsif. Lebih responsif, tak payah ada notis. Ini kalau cerita yang tidak macam seolah tidak ada perubahan.
Itu tak adil. Tapi itulah yang kita nak lihat itu yang dilaksanakan. Jawatankuasa Dewan yang telah mencadangkan perubahan-perubahan itu, kan? Ya. Dan itu yang kita harapkan. belum lagi pun bercerita tentang apa yang nak dibuat. Menteri-menteri dan juga khususnya menteri-menteri dan juga Perdana Menteri sendiri lebih responsif datang menjawab persoalan daripada ahli parlimen. Itu yang kita hendak supaya rakyat di luar melihat bahawa kedinamikan parlimen itu lebih dinamik dan juga Perdana Menteri dan selaku ketua kerajaan lebih responsif kepada isu-isu yang dibawa oleh wakil rakyat. Ya. Tapi sebenarnya kali pertama ada sekali yang Perdana Menteri datang menjawab, tetapi ahli parlimen agaknya terperanjat, tak sempat nak bertanya ataupun tak agresif. Sebab itu bukan budaya dalam parlimen. Kalau sudah dijadikan budaya, setiap ahli parlimen akan lebih bersedia. Inilah salah satu usulnya, soal kamar khas itu perkara, soal menteri masa untuk menteri menjawab juga ya. Itu antara usul. Ya, YB Nasruddin. Apa yang paling penting sekarang ini ialah dalam transformasi yang kita mahu, supaya kerajaan mengambil kira pembangkang. Dan pembangkang jangan dilihat di luar daripada parlimen dengan skeptikal ataupun prejudis pandangan dari pembangkang. Pembangkang mesti dianggap dan diiktiraf sebahagian daripada kerajaan. Sebab itu saya timbulkan tadi soal rang undang-undang. Saya ambil contohlah sebagai contoh. Memang dasar kita ialah, peraturan kita ialah urusan kerajaan didahulukan. Urusan pembangkang biasanya dikemudiankan. Tetapi kalau melibatkan kepentingan rakyat, kepentingan umum, kenapa tidak kerajaan boleh bertolak ansur ataupun mengambil pendekatan mengangkat pandangan pembangkang itu diletakkan sebagai sesuatu yang utama. Saya ambil contoh insidennya ataupun presidennya ialah pada rang undang-undang persendirian yang dibawa oleh PAS tempoh hari berkait dengan pindaan Akta 355 undang-undang persendirian untuk meminda bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah sudah sekian lama dengan bidang kuasa yang terhad, lebih rendah daripada Mahkamah Magistrat pun. Jadi kita nak pinda untuk bukan saja menepati syariat tetapi supaya ada pembaharuan. Tapi 2 kali kita submit, memang 2 kali dikebelakangkan. Kerana ini adalah kerana peraturan yang telah sedia ada. Jadi ini antara perkara yang boleh kita muat naik dalam transformasi yang kita mahu lakukan, bukan hanya terhad kepada 3 atau 4 perkara yang telah kita bentang tadi. Sejurus kita kembali, nanti kita akan memberikan sorotan tentang apa yang akan dilaksanakan dalam transformasi untuk pusingan kali ini. Kerana ia masih disifatkan sebagai work in progress, maka fungsi ataupun fokus kita pada pusingan ini melihat bagaimana ini akan dilakukan dan apa dampak yang diharapkan. Teruskan kesetiaan anda. Demokrasi dibawakan secara langsung bersama 3 panelis pada malam ini, Yang Berhormat Tan Sri Shahri Abdul Samad, Yang Berhormat Nasruddin Hassan Tantawi dan juga Yang Berhormat Loke Siew Fook. Berbicara tentang transformasi parlimen, banyak yang telah kita bicarakan. Sebelum saya menjurus dan memberikan sorotan kepada apa yang akan berlaku dengan penambahbaikan 3 usul yang akan dibawa, sebelum itu Tan Sri fahamkan saya apakala ianya dibawa kepada perhatian kabinet. Ada yang mengaitkan dengan isu pemisahan kuasa, separation of powers ini. Kerana transformasi parlimen itu dibawa seolah-olah eksekutif mendahului. Bagaimana kita boleh memahami kedudukan ini? Sebenarnya ianya dalam segi soal fahaman pemisahan kuasa, ianya tak boleh dilihat kepada bahawa harus dapat dilakukan dalam parlimen itu sendiri. Kerana parlimen kita ni sebagai sebuah institusi politik negara, ialah melibatkan juga kehadiran Kebawadulian Pertuan Agong, kerana apa pun perundangan yang nak dah diputuskan oleh parlimen perlu untuk mendapatkan perkenan daripada Yang Pertuan Agong. Jadi Yang Kebawadulian Pertuan Agong menjadi sebahagian daripada parlimen. Kedua, seperti mana saya katakan bahawa ahli-ahli parlimen yang sudah membentukkan kerajaan kerana mereka menumpukan menjadikan majoriti, daripada kalangan mereka juga ialah akan diwujudkan sebuah kabinet, ya. Dan hanya yang lain, jadi bermakna bahawa tidak ada pemisahan di antara eksekutif dengan parlimen mengikut sistem kita. Dan sistem ini terpakai sama ada di Australia, UK, Canada dan sebagainya. Pemisahan antara eksekutif dan legislature ataupun badan perundangan itu
hanya dapat dilihat secara berkesan apabila dalam sistem eksekutif dipilih secara direct, ya, secara langsung oleh rakyat, dan parlimen menjadi dipilih pula mempunyai pilihan rayanya sendiri, ya. Jadi dalam keadaan itu tentunya kita kena cari bagaimana nak diperkukuhkan lagi institusi parlimen. Dan antaranya kalau saya lihat kepada dulu, ya, selepas merdeka dan semasa saya pun juga baru mula menjadi ahli parlimen, parlimen ketika itu lebih berdiri sebagai sebuah institusinya tersendiri. Umpamanya ia mempunyai perundangannya sendiri, ia mempunyai satu akta dari segi perkhidmatan parlimen yang tersendiri, dan juga ia juga mempunyai kemampuan dari segi seorang atau jabatan parliamentary draftsman yang boleh mengubalkan undang-undang yang bakal dibawa kepada parlimen. Jadi bermakna ketika itu bahawa pada awalnya memang undang-undang yang nak dibahaskan dalam parlimen terbit juga daripada parlimen sendiri, dan rundingan antara pihak yang berkepentingan, stakeholders yang lain seperti menteri dan sebagainya menjadi perlu dilakukan untuk menghasilkan perundangan. Tetapi fungsi parlimen ketika itu ialah juga untuk mengubal undang-undang, bukan secara ahli parlimen tetapi di dalam pentadbirannya di kalangan pegawai-pegawainya. Dan kita beralih daripada keadaan itu, kita beralih kepada sebuah institusi yang hampir menjadi sebuah jabatan. Ya. Mengapa begitu, Tan Sri? Yang itu berlaku... Kenapa kejadian berlaku? Ya, ia berlaku kerana ketika itu... Status diturunkan? Ketika itu, parlimen ialah dianggapkan lebih efisien kalau dijadikan sebuah jabatan. Itu pandangan pihak-pihak tertentu. Kita tak boleh tolak pasal mereka semua mempunyai hujah mereka masing-masing. Dan argumen hujah mereka ialah, kalau dijadikan sebagai sebuah jabatan, lebih mudah dan lebih efisien, lebih berkesan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan persepsi bahawa parlimen dianggap sebagai rubber stamp kepada eksekutif. Tidak. Itu yang kita nak tukar sekarang ini. Apapun yang kita cakap soal rubber stamp, ya, kita menuduh kalau kita bersetuju dengan eksekutif, ia menjadi rubber stamp. Tetapi dalam prinsip parlimen kita, majoriti yang akan menang, majoriti yang akan tentukan. Kecuali kita nak terbalikkan sistem politik, kita kata minoriti jadi kerajaan, majoriti jadi pemangkang. Saya rasa bukan hujah kita bukan yang soal bila kita kata kalau kita hujah dengan rubber stamp, dia tak perlu kita ubah terbalik. Ya betul. Tapi yang kalau kita hujahkan, kalau kita kata semata-mata kalau kita bersetuju, kata kita majoriti bersetuju dengan eksekutif, kerana eksekutif itu datang daripada majoriti. Kadang-kadang kita rasa ada majoriti daripada ada parlimen daripada backbencher pun tak setuju dengan eksekutif. Tetapi oleh kerana sistem yang ada kita pada hari ini, dia tak boleh membangkang. Dia tak boleh tidak bersetuju. Dan itu juga berlaku di kalangan pembangkang. Kalaupun ada pembangkang yang bersetuju dengan apa yang eksekutif bawa ataupun apa kerajaan bawa, mesti ikut juga. Tetapi dalam parlimen kita, budaya parlimen kita, eksekutif tak pernah setuju dengan apa yang diutarakan oleh pembangkang. Sebabnya dalam konsep majoriti, ya, minoriti mempunyai kepentingannya. Tapi kalau kita kata kita nak buatkan reformkan atau reformasi, transformasi sampai pandangan minoriti mesti mengatasi majoriti, ya. Sebab itu daripada awal saya katakan yang mustahak dari segi sistem politik kita, yang penting sekali ialah pilihan raya. Yang pilihan raya itu akhirnya akan menghukum atau menilai prestasi dan pencapaian majoriti. Dan tapi kita balik kepada institusi itu. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Johor Bahru tadi. Mengapa pada 70-an, 80-an kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen? Pada hari ini, Parlimen dianggap sebagai satu jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bajet yang dibelanjakan oleh Parlimen terpaksa diluruskan oleh pihak eksekutif. Jadi kita melihat bahawa perlu ada pengasingan. Dan pengasingan ini boleh berlaku kalau pihak eksekutif ada budaya untuk menghormati
bahawa badan perundangan, badan parlimen ini sebagai satu independent body. Tetapi kita melihat bahawa budaya ini tidak wujud dalam negara kita. Contohnya apa yang kita nak bawa pada hari ini. Pindaan sebenarnya hanya pindaan apa yang kita nak bawa transformasi kepada parlimen pada hari ini hanya melibatkan pindaan terhadap peraturan-peraturan tetap, standing orders. Okay. Tetapi ia bukannya satu rang undang-undang. Ia bukan satu undang-undang. Ia hanya membina kita punya pindaan-pindaan terhadap peraturan tetap. Peraturan tetap ini dipinda melalui satu usul. Usul itu perlu dibawa oleh seorang menteri. Itu sebabnya kita memerlukan kerurusan kabinet. Pada kita sebenarnya kita dah ada jawatan kuasa peraturan tetap di parlimen. Sepatutnya jawatan kuasa peraturan tetap di parlimen boleh memutuskan apa yang nak dipinda. Mengapa kita perlukan kerurusan daripada kabinet? Oleh kerana dalam budaya dan sistem politik, sistem parlimen kita, sebarang usul itu perlu datangnya daripada kerajaan. Kalau bukan usul bukan daripada kerajaan, ia tidak akan didahulukan. Ia tidak akan dibahaskan. Betul. Jadi usul itu perlu dibawa oleh menteri. Dan kita melihat transformasi parlimen, kita memerlukan kerurusan daripada kabinet. Ini tidak ada pengasingan kuasa. Tapi dari keadaan itu, satu pihak kita meminta supaya kabinet dan eksekutif lebih menerima pandangan daripada minoriti. Tetapi dan ini pun sudah berlaku. Kalau tidak, ianya kalau nak katakan dari segi majoriti nak menyekatkan perubahan dan pindaan ini, tentunya ia tidak boleh berlaku. Jadi sebab itu apa yang kita harus lihat bahawa kita balik semula kepada soal fahaman kita kepada sistemnya dulu. Sistem pilihan sistem politik dalam kita nak melakukan transformasi. Kalau kita tak nak buat transformasi, so kita pegang pada tradisi begitu, maka begitulah jadinya. Kalau kita bercakap soal transformasi, maka kita kena keluar daripada tradisi yang sudah berlaku. Tradisi, budaya ini semua wujud dalam kerangka perimeter perundangan ataupun ketetapan yang ada. Yang sepatutnya. Dia patut dalam peraturan tetap. Standing orders. Standing orders itu cara perlu bekerja ada kita. Cara bekerja secara kita. bertulis. Tetapi dari segi convention parlimen juga perlu kita hormati. Kalau kita tidak ada langsung pihak eksekutif berubah minda mereka, mindset mereka, bahawa parlimen ini sepatutnya berfungsi dengan lebih dinamik, ia tidak akan berlaku. Jadi apapun perubahan juga memerlukan kerjasama daripada pihak eksekutif. Kita kena pergi kepada asas transformasi itu. Yang paling penting tadi saya setuju, supaya kita kena keluarkan parlimen ini daripada imej rubber stamp. Kalau melalui proses begini, memang umum akan melihat begitu. Betul, saya faham bahawa kita berdasar pada keputusan pilihan raya. So, majoriti naik bentuk kerajaan. Tetapi apabila sudah bentuk kerajaan, maka dia tidak boleh lagi terpengaruh 100% dalam buat keputusan itu mesti bergantung kepada number majoriti. Dia kena ambil kira check and balance daripada pihak-pihak yang lain untuk membentuk keputusan. Sebagai contoh, saya lihat kenapa imej rubber stamp tu terlalu kuat kepada parlimen. Sebagai contoh, satu kajian yang dibuat oleh seorang tokoh akademik lah, Dr. Sheikh Salim Faruqi, Profesor Undang-Undang di UiTM. Dia tulis satu kertas kerja. Dia kata 80% daripada apa yang diluluskan di Dewan Rakyat yang kemudian dibawa ke Dewan Negara, 80% memang tidak ada apa-apa perubahan. 15% ditarik balik dan 5% saja yang ada perubahan. Artinya nilai check and balance itu terlalu minima dan terlalu lemah dalam membuat keputusan. Dan akhirnya rakyat sendiri akan nampak parlimen ini tidak mempunyai satu kesan yang besar untuk membentuk satu keputusan yang baik. Memang kita railah majoriti sebab dia menang dalam pilihan raya. Tapi dalam membuat keputusan, itu wujudnya check and balance. Kalau tidak, tak perlu perbankan hadir ke parlimen lah. Cukup mereka duduk di parlimen bersama majoriti mereka, apa saja buat, lulus tanpa perlu pandangan daripada dalam budaya parlimen kita. Kalau katakan rang undang-undang itu ada kesilapan, kalau diutarakan oleh pihak pembangkang, kerajaan tidak akan tarik balik. Kerajaan tidak akan meminda satu perkataan pun dalam rang undang-undang itu. Dia perlu disuarakan oleh pihak backbenchers. Baru dia akan tarik balik ataupun membuat pindaan. Itu yang kita kata mindset, budaya tu. Kerana apa-apa pindaan, kalau pihak backbenchers tidak bersuara, kerajaan tidak akan tarik balik. Kerana kalau disuarakan oleh pembangkang, macam mana kata ada rubber stamp pula? Kalau rubber stamp semua akan setuju. Tetapi sebenarnya itu hanya sedikit saja. Yang memang kesilapan yang terlalu ketara. Macam Ketum tadi, dia tarik balik sebab backbenchers juga tidak setuju. Tetapi kalau ada rang undang-undang lain, ada fasa-fasa lain dalam rang undang-undang lain yang diutarakan, disuarakan oleh pihak pembangkang,
Kalau backbenchers tak sokong bahawa itu ada kesilapan, kerajaan tak akan tarik balik. Tan Sri, Betul saja. tiga usul ini boleh mengubah persepsi-persepsi yang dibawakan oleh dua YB tadi. Pada saya kalau ianya permulaan kepada proses itu, ya, yang mustahaknya proses itu mesti bermula. Kerana daripada awal, kerana saya bukan menjadi pengerusi backbenchers hanya pada sesi parlimen yang ke-13. Pada parlimen yang ke-11 pun begitu juga. Dan sepanjang masa itu pun saya menghujahkan bahawa mesti ada perubahan dan kembali balik kepada keadaan di mana satu ketika dulu sudah adanya akta yang tersendiri bagi parlimen dan sebagainya. Dan proses ini saya lebih suka ia bermula secara seperti mana disarankan kepada saya oleh Anthony Loke. Kita mula kepada low hanging fruits, ya, yang mana yang boleh dipersetujui bersama. Tapi kalau kerajaan bersetuju untuk bawa balik akta Suruhanjaya parlimen tapi itu kita tidak, setuju. Itu kita tidak setuju 100%. Sebenarnya ia tidak lagi, ia bukan merupakan low hanging fruits yang kita putuskan. Ya. Dalam perbincangan kita itu tidak itu. Sebab itu kerajaan belum bersedia. Itu merupakan permintaan saya. Ialah permintaan daripada YB, tetapi pihak eksekutif tapi tak kalau bersedia. Kata bukan tidak bersedia, tetapi mereka bersetuju dengan saya bahawa kita mulakan dengan cara ini. Tapi kita harap ada dia punya timeline. Katakan untuk persidangan ini kita boleh setuju. Katakan tahun depan kita nak bawa balik akta Suruhanjaya perkhidmatan parlimen ini. Katakan kita tahun depan kita target tahun depan. Itu target, kita boleh bersetuju. Itu pun sudah ada dalam permintaan bagi pihak speaker. Speaker pun telah meletakkan, kita tahu apa yang speaker nak, dan speaker sendiri pun kata kita buat yang ni dulu. Speaker sebenarnya dia bersetuju untuk bawa dan uruskan untuk persidangan tahun lepas dan dilaksanakan persidangan kali ini. Tetapi oleh kerana ada delay daripada pihak eksekutif, terpaksa kita tangguhkan pelaksanaan tersebut. Saya nampak bahawa akhirnya speaker juga berjaya. Hanya bagi pihak pembangkang lebih menyindir kepada speaker, kan? Tapi saya rasa ahli parlimen kita tak nanti. Itu yang mewujudkan suasana yang tak membantu, ya. Kalau kita hendakkan satu-satu kejayaan, yang seperti mana Ustaz Sri cakap, mengapa tidak kita cari yang kebaikan? Tetapi memang kita sokong kebaikan. Tetapi saya kalau setuju. saya setuju, dalam tetapi penghabisan rakan-rakan yang berhormat juga yang memperli kepada apa yang diputuskan oleh ataupun dicadangkan oleh pihak yang Pertua itu ada suatu kebaikan kepada parlimen. Itu memang kita sokong, kita support. Sebab kita sebagai pembangkang kita konstruktif membina apa yang baik kita sokong walaupun datang daripada pihak kalau kata konstruktif kita tak perlu kepada sini, kepada perbincangan ini. Terima kasih kepada YB bertiga. Ini permulaan yang baik untuk menggambarkan bahawa demokrasi Malaysia sihat, bukan hanya berdebat dalam parlimen, bahkan juga berdebat di sini. Ruang yang diberikan tiga usul, ya, perbezaan pandangan yang kita raikan, dan kita akan lihat bagaimana tiga usul yang akan dibawakan dalam sidang parlimen minggu depan akan membuahkan satu yang lebih baik dan sebagai building block yang pertama sebelum kita memperkemas dan memperkasa lagi parlimen Malaysia. Terima kasih kepada ketiga-tiga yang berhormat. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah sebulan dari sekarang untuk episod kedua demokrasi. Teruskan kesianan. Terima kasih. Jumpa lagi.